أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan, berbahagia Fadil Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa dan para kepimpinan bagi Masjid Karyah Taman Keladi, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang saya muliakan. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillah, kerana dengan izinnya, limpah kurnianya, dapatlah sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu yang ia merupakan salah satu daripada dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita pada malam ini sentiasa dirahmati Allah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, insya-Allah kuliah jemputan pada malam ni, tuan-tuan, saya nak bagi satu doa. Yang ada di tangan tuan-tuan perempuan adalah satu buku yang bertajuk Ijazah Amalan dan Doa Pilihan Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Dalam buku ni ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih daripada 60 doa dan amalan, yang mana kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak pergi ke Mekah ataupun nak pergi ke mengerjakan umrah, boleh kita bawa buku ni. Kita kadang-kadang duduk dalam raudah tak tahu nak baca doa apa. Bila masa tak banyak, kita tak tahu nak baca doa apa. Semua nak keluar. Jadi kalau kita ada satu buku, paling kurang kita ada benda kita nak baca. Jadi tuan-tuan perempuan, buku ini saya umumkan diinfakkan oleh Pak Su. Jadi tuan-tuan dapat buku cuma malam ni. Jadi kita doakan moga Pak Su sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam kebaikan. Jadi boleh ambil, bawa balik, tak payah bayar. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan yang tak ada buku boleh ambil buku, ada lagi. Dan insya-Allah malam ni saya nak bagi satu doa. Bawa balik yang ni cukup dah. Itu doa yang berada pada nombor 9. Tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-9, doa nombor 9. Buku baru tu tak silap saya, sama aja. Betul ya? Tajuk doa tu doa ketika mendapat hadiah. Betul tak? Betul Malala?
Doa ketika mendapat hadiah. Tuan-tuan, boleh ikut saya? Boleh ke? Boleh, Encik nah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Ajarakallahu fima a'taita. Wa barakallahu fima abqaita. Boleh? Okay, nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khaira. Ajarakallahu fima a'taita. Wa barakallahu fima abqaita. Okey. Bila nak baca doa ni, bila orang bagi hadiah kat kita. Lalu di satu jalan ada orang bagi bubur lambuk. Jangan kata terima kasih saja, tak cukup lagi tau. Terima kasih belum cukup. Apa kita nak baca? Kita sebut dekat dia, jazakallahu khaira. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Okey, balik hafal. Boleh Pakcik? Balik hafal. Minggu depan kita nak dengar seorang-seorang. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya apa? Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kamu. Kita minta Allah berikan kebaikan kepada dia. Kemudian, dan Allah memberikan pahala pada harta yang kamu berikan. Kita minta juga Allah bagi pahala dekat dia. Dia bagi itu ada pahala. Dan wa barakallahu fima abqaita. Dan semoga Allah memberkati pada harta yang kamu miliki. Maknanya harta yang dia dah ada tu kita minta Allah jaga, Allah berkati. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tak berterima kasih kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila orang bagi kepada kita itu, kita tidak mengucapkan terima kasih sekurang-kurangnya. Tapi tak cukup lagi dah. Tak cukup lagi. Semata-mata terima kasih tak cukup. Dan kata Nabi, orang yang diberikan sesuatu, jika dia tidak berterima kasih atas pemberian itu, sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tak bersyukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab yang kata Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sangat melihat kepada perbuatan kita sesama manusia. Dia suka melihat dan sangat detail dalam melihat. Bila kita buat sesuatu kepada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah tidak akan mengadili benda tadi sehingga orang itu mengadili. Maksudnya macam mana? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat sikit je jahat kat orang tu. Sikit je. Adakah memadai dengan kita beristighfar sebanyak-banyaknya? Tidak akan memadai. Sehingga orang itu memberikan kemaafan kepada kita sampai tahap macam tu. Ustaz, sikit je Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang sikit? Saya tolak dia je. Waktu tengah duk beratok tu, nak bayar dekat cashier, saya tolak dia saja. Itu je Ustaz. Sebab apa tolak dia? Sebab dia budak muda. Itu saja. Ya, itu pun
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika tidak dimaafi, maka keputusannya adalah pada orang itu pada hari kiamat. Dia nak maafkan atau tidak? Berat tak? Berat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut apa? Atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa itu orang yang muflis? Para sahabat sebut, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis itu, kata para sahabat, ialah orang yang tidak ada dinar dirham dan tidak ada barang pada rumah dia. Rumah tak ada, kalau ada rumah pun sewa, kenderaan tak ada, maka itu orang muflis. Duit tak ada, saving tak ada. Kalau nak guna, kena kerja hari itu dapat duit, bayar. Esok nak duit pula, kena kerja pula. Itu orang muflis, kata sahabat. Nabi kata apa? Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Muflis di kalangan umatku, kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat ini membawa pahala yang begitu banyak sekali. Pahala dia bawa banyak. Setiap apa yang dia buat di dunia, Allah kirakan sebagai pahala, sehinggakan pahala itu umpama gunung ganang pada hari kiamat. Tetapi sayangnya dia tak dapat memanfaatkan pahala dia. Sebab apa? Sebab ada 20 orang, 50 orang sedang beratok nak ambil pahala tu. Ada orang yang duduk depan sekali, dia kata apa? Saya nak ambil pahala dia. Sebab apa? Waktu mengaji universiti dulu, dia makan makanan saya dalam almari, dia tak minta. Boleh minta tak? Boleh claim tak? Boleh. Orang tu pula kata, saya nak ambil pahala dia. Sebab apa? Sebab dia ambil password wifi saya tanpa kebenaran. Dia guna, lama dia guna, dia tak minta izin pun kat saya. Boleh minta tak? Boleh. Ada orang tu pula kata, ada, saya pernah kerja dengan dia dulu. Allahumma salli ala sayyidina, patut saya naik pangkat, dia pergi bagi tahu dekat bos burukkan saya kena potong. Boleh minta tak? Boleh. Jadi ramai yang beratok nak ambil pahala dia. Akhirnya pakat ambil seorang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu tak tersisa sedikit pun pahala dia. Itu orang yang muflis, wal'iyadhu billah. Tuhan takkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa kita sehingga kita minta maaf dekat dia. Jika hari ini berat mulut kita nak minta maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedialah untuk dibawa perkara itu di hadapan Allah di mahkamah mahsyar. Mahkamah mahsyar, waktu itu tidak ada rasuah dah. Mahkamah mahsyar tidak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada kabel orang tengah, tak ada kita dengan Tuhan ya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada perantaraan kita dengan Allah, tak ada, kita betul-betul dengan Allah, betul-betul Allah sendiri yang audit kita. Satu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat perkara itu dalam Quran. Apa Allah sebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Betapa banyak ayat Quran yang Allah kembarkan di antara mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Bacalah. Bila Allah suruh semayang, Allah suruh keluarkan zakat. Kata ulama, makna di situ ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memberi isyarat kepada kita, jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan dengan manusia. Salat hubungan kita dengan Allah, adapun zakat hubungan kita dengan manusia. Maka kalau kita buat sesuatu kepada manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaupun orang itu tak buat kepada kita, Allah akan buat kat kita. Contoh kita zalimi dia. Orang itu tidak ada upaya, tak ada kudrat, tidak ada kemampuan nak balas atas kezaliman itu, maka Allah sendiri yang akan balas. Itu jaminan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaminan dari Allah. Nabi sebut apa?
Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu buat baik dekat orang, Allah buat baik kepada kamu. Tapi man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang beriman, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Siapa yang menzalimi orang lain, maka Allah akan melakukan perkara yang sama kepada dia. Siapa yang menyusahkan orang, dalam hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang menyusahkan orang, mafhum mukhalafahnya, Allah juga akan berikan susah kepada dia. Maknanya apa? Walaupun orang tu tak balas, tapi pasti Allah balas. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka hubungan kita dengan orang ni cukup penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'tum atau fakafi'uhu. Siapa yang buat baik dekat kita, baik, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Maknanya kalau orang bagi kat orang suar dekat rumah kita, jiran sebelah rumah kita bagi bihusuk, paling kurang kena bagi kat dia cakotiau. Kena bagi cakotiau. Kena bagi sama level. Bukan dia bagi bihusuk kat kita, esok kita bagi bekah je kat dia. Bukan. Nabi kata siapa yang dibuat baik kepada dia, maka buatlah kebaikan yang sama kepada orang yang buat baik itu. Dan kata Nabi, fa illam tajiduhu, kalau kamu tak ada benda nak bagi dekat dia, dia bagi kat kita, kita tak ada benda waktu tu nak bagi dekat dia benda yang sama, tak ada benda. Maka kata Nabi, fad'u lahu, doakan dia. Doakan dia. Nak doa apa? Nak doa apa pakcik? Ni yang kita baca dah. Baca. Paling kurang ustaz, panjang ustaz nak baca doa ni, ambil hak awal ya. Jazakallahu khairan. Boleh tak kita tukar sikit budaya kita? Bila orang bagi dekat kita, bukan terima kasih, tak cukup dengan tu. Tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab kita dah tak bagi apa dekat dia. Tak doakan pula kepada dia. Maka kita paling kurang kita sebut apa? Jazakallahu khairan. Cuba sebut tengok. Okey dah tu. Boleh ingat dah tu. Buat balik hak tu cukup. Kalau orang perempuan nak sebut apa? Jazakillah. Kaf tu kasrah. Jazakillahu khairan. Kita minta apa? Wahai Allah, berikan kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kalau boleh ingat, ajarakallahu fima a'taita. Doa terus. Kalau kami di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup di negara Arab dengan syekh-syekh Arab, apa yang kita bagi dekat dia, dia baca doa ni. Baca habis terus. Bayangkan kita bagi dekat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohlah nasi Arab. Bagi dekat dia. Berapa ringgit nasi Arab? Kat sini berapa dekat sekitar ni? Cik Man? 20 ada? 18 kot no? Buahlah 18 ringgit. 18 ringgit. 18 ringgit itu samakah dengan doa yang keluar daripada seorang ulama? Sama kah? Boleh bayar dengan duit kah? Dia kata dekat kita, semoga Allah berikan kebaikan kepada kamu, kebaikan yang banyak. Satu. Dia kata pula, ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada kamu pula. Kita tak mau apa yang kita buat itu menjadi debu yang berterbangan, sia-sia. Kita tak mau. Kita nak jadi pahala. Maka syekh ni doa pula, moga-moga Allah bagi pahala kepada kamu. Dia tambah satu lagi, wa barakallahu fima abqaita. Apa yang telah kamu miliki, yang sedang kamu miliki, moga Allah jaga, moga Allah pelihara, moga Allah berkati. Hebat tak? Hebat. Jadi kita tukar sikit budaya kita. Bila orang bagi dekat kita, jangan sebut terima kasih saja, tapi sebut juga jazakallahu khairan. Boleh tak? Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka begitulah dalam hidup kita ini.
Dalam hidup kita ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahalah untuk kita banyak memberi manfaat kepada manusia. Usahakanlah. Buatlah apa-apa yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ni, dia kata, saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cikgu. Saya mengajar dah dekat sekolah. Itu manfaat yang saya bagi kepada anak murid saya. Ustaz, saya kerja kerajaan. Maka kerja buat saya itu dah pun memberi manfaat kepada orang-orang lain, Ustaz. Macam mana? Tuan-tuan, Allah yarham Pak Sumi, dia selalu pesan. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita memadai dengan mengharapkan semata-mata pahala daripada kerja kita yang ada gaji. Tuan-tuan, kerja kita yang ada gaji ni, tuan-tuan, kalau menurut Pak Sumi, dia pegang dengan pendapat Ibnu Arabi, dia kata tak ada pahala. Tuan-tuan, kita buat kerja kan, daripada umur berapa, 20-an sampai pencen, kan berpuluh-puluh tahun habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Pak Sumi, menurut Ibnu Arabi, tidak ada pahala. Berat tak? Berat tak? Kalau kita fikir balik, pelik tak kau tak ada pahala? Tak pelik Sebab kita buat kerja, gaji dapat gaji. Gaji dapat. Bila kita pergi kerja lambat, pahala kena tolak. Tolak. Kita pergi lena tempat kerja. Betul tak? Lena tempat kerja. Kita guna peralatan yang disediakan, kemudahan yang disediakan untuk tujuan peribadi. Dosa tak dosa? Banyak dosa lagi ke banyak pahala lagi? Fikir balik. Lepas tu elah pula. Dah habis gaji, dah habis kerja berpuluh tahun, dapat pencen lagi. Jadi tak pelik tuan-tuan. Maknanya kalau Tuhan nak bagi pun, berapa peratus yang kita boleh dapat? Dengan pi dalam keadaan bebai, nak marah ke orang tu kadang, nak marah ke orang ni, dendam orang tu, semua tu tolak pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Pak Sumi, jangan memadai dengan kerja tu. Buat sama kerja yang tak ada siapa pun bagi duit dekat kita. Tak ada apa. Siapa pun tak ada. Buat sama kerja yang macam tu. Sebab apa? Yang tu yang kita sebut arja amalin. Amalan yang kita tak harapkan kemasyhuran, tak harapkan duit ringgit, tak harapkan disanjung. Kita buat itu betul-betul harapkan nak pahala. Buat kena ada tuan-tuan. Sebab tu orang-orang yang dah pencen, pakcik-pakcik saya depan, makcik-makcik saya yang dah pencen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pencen ni dia satu rezeki dari Tuhan. Allah Ta'ala panjangkan umur itu tak dapat dibayar dengan RM1, tuan-tuan. Sebab bila kita pencen ni, baki kita nak mati lagi mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60, 70. Maknanya kalau hari ni 60, dah cukup dah. 65, 70, 70 lebih, bonus. Itulah waktu sakit baki umur yang kita nak gunakan untuk benda-benda yang boleh beri manfaat pada orang yang kita tak ambil duit. Program kemasyarakatan, kebajikan, gotong royong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu tak ambil duit. Hak tu tak ambil duit. Saya ingat waktu Pak Sumi pesan benda tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pesan benda tu. Ayah saya ni dia terngiang-ngiang benda tu. Dia teringat, kalau sebab dia kerja, dia mengajar dulu. Dulu dia mengajar Kolej Islam Darul Ulum. Sebelum tu Sekolah Menengah Islam Darul Ulum. Kemudian dia buka Ma'had Darul Hadith. Kemudian Pondok Darsa. Jadi dia mengajar ni, dia dapatlah sagu hati sikit nak bayar gaji, nak sara keluarga kan. Dia dapat. Tapi bila Pak Sumi sebut macam tu, dia tak senang duduk. Ni orang yang ada fikrah akhirat. Dia tak senang duduk. Apa dia buat? Dia cipta satu kelas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dia buat, siapa nak mai. Satu. Yang kedua, dia tak ambil sekupang pun duit ringgit. Dia tak ambil sekupang pun.
Yang ketiga, bahkan dia pula keluar duit bokek dia sendiri. Dia main daripada rumah dia ke pusat pengajian itu, sekolah mengaji Islam Darul Ulum. Waktu tu saya ikut juga, waktu tu saya kecil lagi. Lebih kurang pukul 5 petang dia mula mengajar. Dan kadang-kadang sebelum subuh dia dah mula pi dah. Duit minyak tu memang duit bokek dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia buat. Tuan-tuan. Itu yang kita kena ada. Kita kena buat satu benda yang kita, satu amalan. Contoh ada banjir, kita pi bagi bantuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang yang bekerja lagi ni, dia susah. Balano, nak minta cuti pun puah. 2 hari yang nak minta cuti pun puah. Apa lagi kalau kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad minta cuti lebih dari tu. Jadi orang yang pencen ni, dia tak terikat dengan apa dah. Tuan-tuan, jangan kita makan, minum, duduk. Itu untuk kita. Ni untuk akhirat kita ni. Hak kita buat memang betul-betul kita buat nak pahala. Tak ada benda lain. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu hari Imam Hasan Al-Basri, dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ulama salaf, dia nak pi bagi bantuan kepada orang-orang miskin. Dia nak pi bagi bantuan kepada orang-orang miskin. Dia ni, ulama salaf ni, dia cari orang miskin, bukan orang miskin cari dia. Dia cari orang miskin. Ada orang susah kat sini, dia pergi cari. Bukan kita buka satu kaunter, okey siapa nak minta zakat, mai. Itu tak apalah, okeylah. Tapi dulu punya cara lain. Dia pergi cari siapa nak zakat, siapa nak zakat, siapa nak zakat. Dia pergi cari rumah-rumah. Tuan-tuan. Satu hari bila dia nak pergi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bagi tahu dekat anak murid dia. Dia kata, pergi panggil seorang lagi syekh, satu orang tok guru juga, namanya Thabit Al-Bunani. Nama dia apa? Thabit Al-Bunani, ulama sufi juga. Duk zikir seorang-seorang waktu tu. Dia duk zikir seorang-seorang. Kata Imam Hasan Al-Basri, pergi panggil dia sat, ajak dia ikut aku pergi cari orang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak murid pun mai. Assalamualaikum Tok Guru. Ni, Tuan Guru kami Syekh Hasan Al-Basri ajak pi ziarah jiran-jiran kita kampung ni. Kut-kut ada siapa yang tak ada makan, yang susah-susah. Yang Syekh Thabit Al-Bunani tengah duk berzikir. Dia tengah duk berzikir, dia tengah duk i'tikaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun kata dekat anak murid yang diutuskan oleh Hasan Al-Basri. Dia kata, saya nak habiskan zikir saya, Ustaz. Sekejap saya pergi. Anak murid ni pun pergi celapak habaq kat Tok Guru Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, wahai anak muridku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, kalau macam tu aku pergi sendiri. Hasan Al-Basri pun jumpa dengan Thabit Al-Bunani. Dia kata, ni, kamu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah terlupakan. Jika kamu menunaikan hajat seorang Muslim itu lebih baik daripada kau mengerjakan 1000 kali haji. Tuan-tuan. 1000 kali haji dengan kita tunaikan hajat satu orang hamba Allah. Itu lebih baik. Iaitu kita tunaikan hajat seorang hamba yang memerlukan kepada bantuan. Thabit Al-Bunani terus tinggalkan tempat zikir dia. Terus pergi tunaikan hajat. Tuan-tuan. Hajat orang ni banyak. Ada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berhutang dengan kita. Kita pun janjilah deal dengan dia. Nak pergi, dia akan bayar hutang pada tarikh sekian-sekian. Dia akan bayar. Sampai tarikh sekian-sekian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia tak ada duit lagi. Dia minta tangguh. Kita ada je kuasa, kita nak bekukan aset dia ke, nak report ke mana ke semua. Kita nak guna kuasa kita, boleh je. Tuan-tuan, tapi Nabi ajak, kalau orang tu berhajat untuk ditangguhkan hutang, tangguhlah. Dan kata Nabi, siapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menangguhkan hutang orang lain, maka kata Nabi, fayuakhirahu illa kana lahu bikulli yawmin sadaqah. Dia akan dapat pahala sedekah percuma. Tuan-tuan,
dapat pahala sedekah percuma setiap hari. Contoh, kita tangguhkan bagi masa lagi dekat dia, lagi 3 bulan. Tuan-tuan, 3 bulan bersamaan dengan 90 hari, tuan-tuan dapat pahala sedekah percuma setiap hari 90 hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit dapat tak nanti? Dapat. Tapi pahala percuma ni pun akan dapat. Sahabat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat amalan ni, yang kata kerja kemasyarakatan ni, kebajikan ni, memang betul-betul waktu yang orang tak tahu. Dia tak buat waktu siang, tuan-tuan. Dia tak buat waktu siang, dia tak buat waktu dia tak buat waktu orang ramai, tak. Seorang sahabat, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar ni, dia orang yang tak boleh tidur malam. Ada kan orang stay tu kan? Dia tak boleh tidur malam. Malam memang tak boleh lena. Dia pagi buruh hantu. Sebab apa? Sebab kerja dekat apa tu? Pasar malam sampai pukul 3-4 pagi tu, apa pagi? Cik Man? Orang panggil apa? Uptown. Dia tak boleh lena malam. Memang stay tak boleh lena malam. Tapi bila mai waktu khutbah, Tok Khatib tak ada nak cakap lagi, baru bagi salam, dah boleh lena. Tuan-tuan, ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada juga orang tak boleh tidur malam ni disebabkan macam-macam lah masalah. Kadang dia ni terlalu busy, kepala otak dia jam. Dia fikir 10 tahun akan datang, dah mula plan dah, dah mula atur dah. Malam tak boleh lena, otak duk jalan. Ada. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia stay tak boleh tidur malam. Malam-malam dia tak boleh lena. Lelap mata dia terjaga, lelap terjaga. Apa kes? Kes dia sebab dia fikirkan umat dia. Dia fikirkan masyarakat dia. Kalau aku tidur malam ni, agak-agak ada orang yang tak ada makan. Kalau aku tidur malam ni, andai kata aku mati ni, macam mana agak aku nak jawab dengan Tuhan? Kalau aku tidur malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, andai ada rakyatku yang susah, apakah jawapan aku nak sediakan kepada Tuhan? Dan malam tu juga dia fikirkan, kalau malam ni aku tidur, bila lagi aku nak bersama dengan Tuhan? Esok siang bersama dengan orang. Malam kalau aku tak semayang, aku tak ibadah, bila lagi? Persoalan itu menyebabkan dia lena jaga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Umar ni, kalaulah ada Nabi selepas Nabi Muhammad, dialah Nabi tu. Tapi dah tak ada Nabi. Dia ada satu fikrah, kefahaman. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dia nak buat suatu amalan yang dia buat, orang siapa pun tak tahu. Dan dia buat ni betul-betul, dia nak pahala saja, tak nak siapa bayar dekat dia. Tuan-tuan, tengah malam, dia buka pintu rumah, pelan buka pintu rumah. Allahumma salli ala sayyidina. Ini disebut dalam kitab Hilyatul Awliya, Imam Abi Nu'aim. Dia buka pintu pelan, isteri dia pun tak tahu, kata dia keluar. Sampai tahap macam tu, dia buat apa? Dia pergi ronda taman. Kita panggil taman lah, no? Dia ronda kampung dia. Dia pergi rumah orang tu, dia pusing tengok jalan, sorang-sorang tengok, pusing sana sini, pergi depan. Sebab apa? Sebab dia nak cari orang susah, dia nak tolong, dan dia tak mau siapa pun tahu kata dia buat benda tu. Dia tak mau siapa pun tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya tengah-tengah berjalan, dia nampak kelibat seorang lelaki. Dia tengok sekelibat satu orang lelaki, dia pun tengok dari jauh. Loh, lelaki tu kawan dia, sahabat Nabi juga, Sayyidina Talha. Jalan seorang-seorang, dia jalan pun jadi macam menyusup-nyusup, sembunyi-sembunyi. Dia pergi mana? Dia pergi dekat satu pondok yang usang. Ada satu orang perempuan tua, dia pergi situ. Bila dia pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat apa? Dia pergi
Jumpa orang perempuan itu, ternyata perempuan itu adalah orang perempuan yang tua, yang sakit, tak ada anak. Keesokan hari Sayyidina Umar pun, dia ingat dia seorang buat kerja tu, rupanya ada orang lain juga. Maknanya para sahabat ni memang mereka nak buat suatu amalan yang tak ada siapa pun tahu. Mereka buat tengah-tengah malam ni. Dia pun pergilah rumah makcik tua itu keesokan hari. Dia pun kata, aku Khalifah Umar. Masya Allah, kenapa datang sini? Dia kata, jangan bagi tahu. Saya nak tanya satu soalan. Siapa yang duk datang selama ni jumpa kamu? Dia kata, saya tak kenal wahai Khalifah. Apa orang tu buat kepada kamu? Makcik itu kata, tiap-tiap malam yang pertama dia bagi saya minum. Dia bagi saya minum. Yang kedua, dia akan bawa apa yang saya tempah. Apa yang saya order dekat, saya pesan dekat dia. Contoh dia kata, esok malam tolong bawa ubat batuk, tolong bawa pil Ciketion, contohlah. Dia kata, bawa hajat-hajat saya ni esok malam tolong bawa, saya perlukan. Dia kata, orang tu bawa setiap malam. Yang ketiga, dia mengubati sakit saya ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, dia membina rumah aku yang telah roboh ni. Maknanya kalau kata kipas tu tak pusing, elektrik tak ada tu, dia tolong perbaik switch tu, wiring bagi elok. Dan tiang-tiang rumah makcik tu nak patah, dia yang perbetulkan, perkuatkan. Sejak bila dia buat benda ni? Sejak sekian lama. Dan saya tak pernah kenal siapa orang tu. Tuan-tuan faham tak maksud dia apa? Sampai tahap macam tu. Ni kita yang kerja ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kita kerja tu kena ikhlas lah. Niat kadang-kadang lupa, nak niat bagi ikhlas, tak ada pahala akhirnya. Itu pun ditolak dengan amalan-amalan lain lagi. Dengan perbuatan-perbuatan lain yang ditakuti, yang disyaki boleh membatalkan pahala. Tuan-tuan, itu kerja yang kita dah buat tiap-tiap hari ni. Jabatan ni, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kita dah buat tiap-tiap hari ni. Jadi tuan-tuan, kita cuti bila? Jumaat Sabtu kan? Jumaat Sabtu. Okey. Jumaat Sabtu, kalau tuan-tuan tak guna waktu itu untuk buat suatu amalan kebajikan, kemasyarakatan, untuk kita dapat betul-betul pahala yang penuh dari Allah, tuan-tuan nak buat bila, saya tanya? Bila tuan-tuan nak buat? Ahad sampai Khamis kerja. Jumaat pun untuk keluarga, Sabtu pun untuk keluarga, tak ada untuk umat. Tuan-tuan nak harap pahala apa? Tuan-tuan nak harap pahala yang penuh yang mana dari Allah? Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buatlah program kemasyarakatan. Jangan kita penting diri kita. Buat sama. Tak banyak pun. Bukan susah sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang awak taman kita ni semua orang kaya lah. Tak ada ke orang susah? Salah tak tuan-tuan kalau kita pergi bagi RM50 dekat dia hari Sabtu? Salah tak kalau kita pergi beli susu untuk anak-anak dia? Berapa ringgit sangat tuan-tuan? Itulah amalan yang tak ada siapa bayar. Yang kita keluar duit poket kita sendiri. Yang itu kita harapkan pahala sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi sebut dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Tuan-tuan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak beri manfaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, kita jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pagi, petang, siang, malam dah 70 tahun dah 50 tahun dah 30 tahun dah pikir tembolok kita, keluarga kita saja, tak fikir orang sebelah. Sehingga kan Nabi kata, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tak beriman. Siapa itu orang tak beriman? Iaitu orang yang dia tidur malam, tapi jiran sebelah rumah dia itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak dapat tidur kerana kelaparan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Dan sesuatu yang menyedihkan kita juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau yang kelaparan itu adalah anak menakan kita, adalah adik ipar kita, adalah keluarga kita, darah daging kita, ada yang tak boleh tidur malam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan kita tuan-tuan ada lebihan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan, jadilah kita orang-orang yang suka buat program kebajikan ini supaya kita dapat pahala yang penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Dan bila orang buat baik kepada kita, maka jangan lupa untuk kita mendoakan kepada dia dengan doa yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka saya ijazahkan doa itu kepada tuan-tuan perempuan semua kita sebut qabiltu. Tuan-tuan, tuan-tuan buat amalan ni. Setiap kali orang bagi apa-apa, jangan lekang lidah kita doakan dia. Pendek jazakallahu khairan. Boleh tak? Jazakallahu khairan. Jadi hak tu, buat balik malam tu saja. Kuliah malam ni, ustaz mengajar apa? Jazakallahu khairan. Cukup lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah keberadaan kita adalah keberadaan yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang sentiasa berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang terbaik. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Pak Su yang menginfakkan kitab. Tuan-tuan yang nak ambil kitab ada lagi lebih. Ada di sebelah kiri saya ni. Jadi disponsor oleh Pak Su. Kita doakan Pak Su sihat selalu, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Taman Keladi kerana sudi menyebut saya pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada seluruh ahli jawatankuasa masjid dan kita semua. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم.